أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tunailah kamu akan segala ikatan perjanjian yang kamu lakukan. Saudara pengurusi yang amat berhormat, Tuan Guru Datuk Bentara Setia Al-Murji'ah Parti Islam Malaysia PAS, Merangkap Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim, yang berhormat Saudara Salahuddin Ayub, Naib Presiden PAS, yang berhormat Datuk Ustaz Musa, Naib Presiden PAS, yang berhormat Dr. Tan Sing Giau, Wakil Pimpinan DAP, yang berhormat Tan Sri Ibrahim Medudin, Saudara Barubiam, Wakil PKR daripada Sabah dan Sarawak, seluruh pemimpin NGO yang bersimpati, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ayat yang saya baca tadi adalah firman Tuhan, kata Tuhan, cakap Tuhan. Ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'idah, surah yang paling banyak di dalamnya hukum hakam yang berkait dengan perundangan halal dan haram, mengingatkan orang-orang yang beriman, termasuklah yang budiman, betapa wajibnya mereka menunaikan ikatan-ikatan perjanjian. Ayat ini diturunkan lebih 1433 tahun yang lalu. Barisan Nasional baru buat slogan janji ditepati. Janji ditepati, baru slogan. Faham tak faham belum tentu lagi. Isu petroleum adalah satu perjanjian. Melalui pelaksanaan Akta Petroleum tahun 1974, Akta nombor 144, saya diceritakan oleh orang-orang yang terlibat dengan menggubal akta ini dan perjanjian petroleum, yang menyaksikannya, yang masih hidup, yang Arif Tun Dr. Saleh Abbas, bekas Ketua Hakim Negara, bekas Peguam Negara, yang terlibat dengan dua orang yang masih hidup, yang berhormat Tengku Ghazali Hamzah, Tun Abdul Rahman Yaakob, dua orang yang telah meninggal dunia, almarhum Tun Abdul Razak, Perdana Menteri di masa itu, dan almarhum Tun Ismail Ali, Gubernur Bank Negara di masa itu. Timbulnya akta ini apabila adanya penemuan petroleum di Sarawak diikuti dengan Sabah, sebahagiannya di daratan mengikut peraturan asalnya
hasil bumi yang didapati di darat adalah milik kerajaan negeri. Maka berlaku krisis di antara kerajaan negeri Sarawak dan Sabah dengan kerajaan pusat, yang mencetuskan ketegangan kerana kerajaan pusat nak ambil dengan mudah-mudah saja di masa itu. Maka diadakan perundingan di kalangan nama-nama yang tersebut tadi. Akhirnya dibuat keputusan digubal Akta Petroleum 144 dan diluluskan, diwartakan tahun 1974. Untuk mengendalikan urusannya, maka ditubuh Petronas milik kerajaan untuk mengendalikan penghasilan petroleum. Bagi melaksanakan akta ini, maka Petronas mengadakan perjanjian dengan tiap-tiap negeri di Malaysia. Bukan saja Sabah dan Sarawak yang hanya ada petroleum di masa itu, termasuklah negeri-negeri yang tak ada minyak, termasuk Perlis dan Kedah yang hanya ada minyak gamat. Buat masa ni. Termasuklah Melaka yang ada Cencaluk buat masa ni. Tiap-tiap negeri, menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri menandatangani perjanjian dengan Petronas. Sekiranya terdapat hasil gas dan petrol, sama ada di darat ataupun di laut, onshore ataupun offshore, maka 5% daripada hasil jualan hendaklah diberi kepada negeri-negeri yang ada hasil petrol, sama ada di darat ataupun di laut. Setelah negeri-negeri itu menyerahkan kepada Petronas untuk mengendalikannya, maka dibayarlah royalti ini kepada Sabah dan Sarawak. Tahun 77 dihasilkan di Terengganu. Terengganu dapat royalti 5%. Mengikut perjanjian. Dan perkataan royalti ditulis dalam surat-surat rasmi kerajaan. Perkataan royalti ditulis dalam buku bajet yang dibahas dan diluluhkan di Dewan Rakyat. Ditulis dalam laporan audit negara perkataan royalti. Tiba-tiba apabila kita menang di Terengganu tahun 99, saya masih ingat pimpinan kerajaan pusat, saya tak mahu sebut nama dia, mengatakan itu hak negeri. Walaupun PAS menang di Terengganu, itu hak negeri. Dia sebut ke saya dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja bulan Julai ataupun bulan Jun tahun 2000. Bulan Februari ataupun bulan Mac tahun 2000, Petronas bayar kepada Terengganu royalti 5%, separuh dulu. Masa itu harga minyak antarabangsa naik melambung sehingga 800 juta